Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ansabila binti Ismail bernombor matrik 720003 daripada Fakulti Pengajian dan Pengurusan Pertahanan semester 1 tahun 2020 dan 2021. Saya dan kawan saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Amila Wakil Sentana Selidin, nombor matrik 720014. Pada hari ini kami ingin membentangkan tajuk Conferring User Accessibilities daripada subjek pengurusan sistem maklumat, dan mari kita lihat apa itu Conferring User Accessibilities. Apa itu accessibility? Accessibility atau dalam bahasa Melayu yang dipanggil kebolehcapaian. Kebolehcapaian ini adalah satu laman web yang khusus untuk semua orang, yang berfungsi untuk semua orang. Dan kita perlulah meneliti beberapa aspek yang penting supaya semua orang boleh menggunakan. Sebagai contohnya, kita meneliti satu aspek untuk orang kurang upaya boleh menggunakan laman. Selain itu juga, kebolehcapaian ini adalah untuk menangani aspek diskriminasi yang berkaitan dengan pengalaman pengguna yang setara bagi orang kurang upaya. Sebagai contohnya, kebolehaksanaan web memberikan peluang untuk orang kurang upaya ini dapat sama-sama melihat, memahami, menavigasi dan berinteraksi dalam laman. Ini juga bermaksud orang kurang upaya ini dapat memberikan sumbangan tanpa halangan. Kebolehcapaian terutamanya tertumpu kepada orang yang kurang upaya. Banyak syarat kebolehcapaian yang dapat meningkatkan kebolehgunaan untuk orang lain, terutamanya dalam situasi darurat. Sebenarnya orang mempunyai batasan fungsi yang berkaitan dengan usia. Mungkin tidak mengenal pasti bahawa ia juga sebuah kecacatan. Kebolehcapaian dapat mengatasi situasi. Accessibility merangkumi keperluan yang bersifat teknikal dan berkaitan dengan kod yang mendasari dan bukan penampilan visual. Contohnya, mereka memastikan laman web berfungsi dengan baik dengan teknologi bantu. Ini termasuk membaca skrin yang membaca dengan kod kandungan dan membesar skrin yang pembesar kandungan. Variasian pengecaman suara yang digunakan untuk memasukkan teks adalah bentuk teknologi bantu yang lain. Aspek ini biasanya tidak menjadi tumpuan penyelidikan dan praktik kebolehgunaan. Peluang yang berkaitan dengan interaksi pengguna dan reka bentuk visual dapat menyebabkan halangan bagi orang kurang upaya. Itulah sebab accessibility disertakan. Contoh arahan dan maklum balas yang dipahami untuk borang aplikasi laman web adalah kebolehgunaan yang baik. Mereka juga membantu orang yang mengalami masalah kognitif dan masalah pembelajaran. Syarat tersebut, beberapa orang kurang upaya mungkin dikecualikan daripada menggunakan web. Di skrin sekarang ditunjukkan dua pelayar web yang popular, iaitu Google Chrome dan Mozilla Firefox. Kedua-dua pelayar ini memerlukan capaian internet sekiranya ingin melihat laman web. Apakah itu Mozilla? Mozilla adalah syarikat yang mengembangkan pelayar web Firefox. Pada 2004, Firefox telah rasminya dilancarkan. Disebabkan pelbagai ciri dan lesen sumber terbuka, Firefox ini mendapat pengguna semasa pembukaan awalnya. Apakah itu sumber terbuka? Sumber terbuka ialah membolehkan mana-mana pengatur caraan boleh bekerja pada kod pelayar web ini. Firefox juga mempunyai keupayaan untuk membuat kata kunci pintar yang berfungsi dengan laman kegemaran pengguna. Dengan cara ini, pengguna boleh pergi ke maklumat secara langsung tanpa membuka laman web yang tidak perlu. Terdapat bar carian khusus yang membolehkan pengguna mencari dalam teks tanpa memerlukan membuka kotak petanda tambahan. Manakala pelayar web yang kedua pula ialah Chrome yang dibangunkan oleh syarikat gegasi Google. Chrome merupakan salah satu pelayar web baru yang terdapat di pasaran. Walaupun pelayar kelihatan mudah, tetapi ia memiliki ciri moden yang dimiliki oleh penyembat imbas web yang lain. Beberapa idea telah dipinjamkan dari pelayar web lain di Google Chrome. Antara salah satunya adalah bar URL yang bukan hanya berfungsi sebagai bar alamat tetapi juga bertindak sebagai bar carian. Jika inginkan perbezaan antara Google Chrome dan Mozilla Firefox, kena tengok video ini sampai habis. Kita akan bagi tahu apa perbezaan Google Chrome dan Mozilla Firefox.
Untuk tajuk Comparing User Accessibility, kami telah Ini adalah contoh laman web yang kami pilih iaitu UUM Library. Halaman ini terdapat maklumat yang bervariasi mengenai data perpustakaan universiti tersebut. Ianya merangkumi halaman yang berisi tabel, gambar, multimedia seperti video, fail suara serta bentuk. Contohnya, tabel di atas digunakan untuk memudahkan pencarian maklumat dalam laman web ini. Kewujudan tabel memperkemaskan lagi serta memanfaatkan maklumat tertentu mengikut susunan yang mudah dipahami pengguna. Selain itu, peranti multimedia turut tersedia dalam laman web tersebut seperti rakaman video dan fail suara mengenai informasi tertentu. Di samping itu, laman web UUM ini mempunyai bentuk artikel yang berbagai serta berwarna-warni bagi menarik minat pengguna. Tambahan pula, terdapat juga butang navigasi yang disediakan untuk pengguna kurang upaya. Hal ini memenuhi matlamat bagi Web Accessibility Initiative (WAI), di mana untuk menjadikan laman web yang boleh diakses oleh orang kurang upaya OKU dengan kemudahan bersesuaian. Ini pula adalah 3 halaman sampel daripada Mozilla Firefox. Sekarang saya akan buat uji kaji untuk orang yang mempunyai masalah kecacatan penglihatan. Bila kita klik pada gambar, dia akan menceritakan pasal gambar. Saya tak dapat untuk teks yang terskrip, mempunyai teks kat tepi dia, tapi saya dapat satu laman web. Dia akan disupport oleh Chromework, Chromevox. So dengan Chromework ni dia akan membantu laman web ni untuk menceritakannya. Menceritakan imej. Kan orang punya masalah penglihatan, dia tak dapat melihat. So dengan pendengaran dia boleh mendengar. Contohnya macam teks ni, dan dia dibaca. Pandemic will go down in history as one of the biggest medical crises affecting mankind. Every living creature has been affected by it, and the devastation to the economic, social relationship, politics, human psychological impact, education transformation, jobs retrenchment, etc. are yet to come. Until now, there are more than 4 million cases Dia akan dibaca reported sampai around the habis world, with a total of more than 300,000 in deaths. Coronavirus. So dengan adanya Chromework ni, dia akan menceritakan gambar dengan membaca teksnya tanpa perlu melihat. So ini yang sangat memudahkan orang yang mempunyai cacat penglihatan. Sebentar tadi kita telah menggunakan Chrome. So sekarang kita menggunakan Mozilla pula, iaitu browser yang kedua. Dengan menggunakan Mozilla, kita menggunakan satu aplikasi Mozilla iaitu Read Aloud, a text-to-speech voice reader. Maksudnya dia masuk Chromework tadi, tapi yang Chromework tu untuk Chrome je. Yang ni Mozilla dia ada aplikasi pula. Okay, Aloud Reader ni dia ada skrip kat tepi dia. Macam tadi tak ada skrip kan? Ni sekarang dia ada skrip kat tepi dia yang dia akan membaca dan dia ada menulis juga. Maksudnya kalau orang yang punya cacat penglihatan dia boleh mendengar, tapi bagi orang yang ada masalah rabun dia boleh besarkan form tu untuk tengok. Kat tepi tu juga dia ada pembesaran form dia. Aplikasi Aloud Reader ni dia hanya untuk Mozilla saja, disebabkan dia yang akan bantu laman web yang ada dalam Mozilla. Aloud Reader ni dia yang akan membaca imej. Imej tu bila kita matikan imej tu, dia akan baca imej tu. Okay, kita tengoklah. Panjang kan? Okay, saya rasa tu je untuk pendengar, untuk orang yang ada punya cacat penglihatan. Boleh dengar. Kalau nak menggunakan browser Mozilla, boleh download. Bukan download, just add je dekat kita punya peranti. Dan dia akan membacakan daripada A to Z, daripada gambar, tak gambar semua dia akan baca. Okay, This happened only in 6 months since. Okay, sekarang kita akan tengok video. Video ni adalah untuk menguji orang yang mempunyai masalah kecacatan pendengaran. So, kita boleh dengarlah dalam video. Tepi sikit. Okay, saya nak matikan suara dia. Okay, bila kita matikan suara dia, kita tak akan dengar betul.
Tapi kita boleh baca. Macam itulah situasi kalau orang punya cacat pendengaran, dia akan membaca video tu melalui subtitle. Subtitle ni dia akan menolong lah. Kesan daripada subtitle ni, semua orang, tidak kira yang orang yang normal atau mempunyai masalah Colours with good pendengaran, contrast. dia akan dapat baca video ni. Dapat tahu video ni walaupun dengan pembacaan ataupun pendengaran. Menggunakan website Firefox pula, antara kemudahan yang disediakan untuk website ini adalah dapat mengubah saiz tulisan. Contohnya, untuk mengubah saiz tulisan untuk menjadi lebih besar atau untuk menjadikan saiz tulisan lebih kecil untuk memudahkan orang kurang upaya untuk membaca, seperti yang terdapat di penjuru website UUM ini. Tanpa menggunakan mouse dan hanya menggunakan keyboard, kita dapat menavigasi pautan dan medan pada borang. Contohnya, kita menggunakan arrow keys untuk ke atas dan ke bawah untuk mencapai pautan tertentu pada halaman atau menu website tersebut. Selain itu, kita dapat menggunakan tab yang berfungsi untuk memindahkan cursor dari satu tempat ke satu tempat lain yang bergerak ke arah kanan. Hal ini dapat memudahkan untuk mencari tajuk atau maklumat dengan lebih terperinci. Sebenarnya kita dapat menggunakan enter, butang enter ini untuk menghantar borang atau maklumat serta untuk ke pautan seterusnya. Seterusnya, pemilihan warna teks dan latar belakangnya yang dapat mengubah warna ke kontras atau kelabu sekaligus menjadikannya mudah dibaca bagi golongan yang mengalami masalah penglihatan atau rabun warna. Dan seperti yang dijanjikan, kita akan menceritakan mengenai perbezaan